Bismillahirrahmanirrahim. Iradah artinya menghendaki, yakni menentukan sekalian mungkin tentang adanya atau tiadanya. Hakikatnya ialah sifat yang qadim lagi azali, sabit berdiri pada zat Tuhan. Dengan dia menentukan segala perkara yang harus atau setengah yang harus atau mungkin. Ialah jua yang memperbuat apa yang dikehendaknya pada tiap-tiap suatu. Maka tiada boleh nyata sesuatu. Maka tiada boleh nyata sesuatu perbuatan yang tiada dari pilihan dan kehendak Allah Ta'ala. Maka kepercayaan orang Islam atas sifat iradah ini, iaitu beriktikad dan percaya yang putus segala hal yang telah berlaku dan yang akan berlaku, ialah dengan mendapat ketentuan dari Tuhan pada tentang rezeki, umur, baik, jahat, kaya, miskin dan sebagainya. Serta wajib pula kita beriktikad manusia ada mempunyai nasib, yakni bahagian dalam dunia ini. Sebagaimana firman Tuhan, wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya, janganlah kamu lupa nasib kamu, iaitu bahagian kamu dalam dunia. Tetapi nasib itu tidak akan dapat semata-mata kita pulangkan kepada ketentuan takdir daripada suruhan, daripada Tuhan. Tetapi nasib itu tidak akan dapat semata-mata kita pulangkan kepada ketentuan takdir daripada Tuhan. Daripada Tuhan jua. Jika kita tidak berusaha dan berikhtiar dengan sebaik-baik usaha dan ikhtiar, maka hendaklah difaham baik-baik dalam masalah ini adalah manusia itu telah disuruh berikhtiar, mencari, bekerja, berusaha, membuat baik, beramal soleh. Demikian juga dilarang sebaliknya. Maka wajiblah manusia taat dan menyempurnakan segala titah perintah ini, serta berhenti daripada mengajarkan segala larangannya. Pendek kata, umat Islam bersungguh-sungguh berharapkan kemajuan dalam dunia dan akhirat, maka hendaklah berjalan dengan kaidah menjunjung titah perintah Tuhan dengan menjauhi segala tegahannya, kemudian baru bermohon dan berserah kepada Tuhan. Maka sangat-sangat dilarang lagi terlalu keji di sisi agama Islam manusia hidup dan dunia ini semata-mata berserah, bermohon atas ketentuan takdir Tuhan sahaja dengan tidak berusaha dan berikhtiar. Sifat yang ke-9, ilmun, artinya mengetahui, iaitu dengan makna nyata dan terang meliputi tiap-tiap sesuatu, sama ada yang maujud atau yang ma'dum. Nyata tiap-tiap sesuatu pada ilmu Allah bagaimanapun keadaannya. Nyata tiap-tiap sesuatu pada ilmu Allah bagaimanapun keadaannya. Maka hakikatnya ialah satu sifat yang tetap ada, sabit, qadim lagi azali, berdiri pada zat Allah Ta'ala. Dengan dia terang dan nyata pada yang wajib, iaitu zat dan sifatnya, dan pada yang mustahil, iaitu syarikul bari dan sebagainya, dan pada segala yang harus, yang belum wujudnya, dengan iktibar lagi akan wujud dalam suatu masa, atas jalan yang meliputi kenyataannya tiap-tiap sesuatu, sehingga tiada kesudahan bagaimanapun keadaannya, seperti nikmat syurga, azab neraka yang tiada berkesudahan. Maka Allah Ta'ala mengetahui akan dia atas jalan tafsil, kerana ia menjadikan dia, kerana ta'aluk ilmu Tuhan pada azali itu mengikut bagi segala maklumat yang diketahui dengan makna bersetuju dan muafakat ilmu dengan maklum, kerana yang harus yang lagi akan diadakan itu sabit di dalam ilmu Tuhan, dan hanya belum diadakan lagi. Bagaimana firman Tuhan, alimil ghaib, yang bermaksud Tuhan yang amat mengetahui akan segala perkara yang gaib, tidak terlindung dari ilmunya sekecil-kecil barang yang sebesar zarah pun yang ada di langit. Dan demikian juga tidak terlindung segala perkara yang ada di bumi.
dan tidak ada yang lebih kecil dari zarah itu, dan tidak ada yang lebih besar daripadanya, melainkan iaitu ada nyata tersebut dalam Lauh Mahfuz. Yang demikian nyatalah kepada manusia bahawa Tuhan mengetahui tiap-tiap sesuatu, sama ada perkara itu terang atau tersembunyi, sehingga barangnya adalah hati dan angan-angan manusia itu pun Tuhan mengetahui. Dan segala turun naik nafas Tuhan mengetahui. Yang demikian bangkitlah perasaan manusia takut dan gentar daripada melakukan kesalahan, kerana segala perkara itu terang dan nyata pada ilmu Tuhan pada bila-bila masa dan bagaimana jua keadaannya. Apabila manusia sampai ke darjah ini, barulah dinamakan sebenar-benar mengenal dan mengetahui serta percaya ilmu Tuhan. Yang ke-10, hayah artinya hidup tiada dengan nyawa. Hayah artinya hidup. Hayah artinya hidup tiada dengan nyawa dan nafas. Hidup tiada dengan nyawa dan nafas, dan tidak dengan kejadian yang empat nasir, dan tiada hidupnya dengan makan minum, maka hakikatnya ialah satu sifat yang tetap ada qadim lagi azali, berdiri pada zat Allah Ta'ala. Ia mensahkan segala sifat yang ada berdiri pada zat daripada sifat idrak, yakni pendapat, yakni qudrah, iradah, ilmu, sama, basar dan kalam. Dan sifat hayah ini menjadi syarat pada hukum akli bagi segala sifat ma'ani. Lazim daripada tiada hayah, maka melazimkan tiada sifat ma'ani, dan lazim daripada ada hayah, ada segala sifat ma'ani. Yang ke-11, sama' artinya mendengar dengan tiada telinga. Yang ke-11, sama' artinya mendengar dengan tiada telinga. Hakikatnya ialah sifat yang tetap ada, yang qadim lagi azali, berdiri pada zat Allah Ta'ala, dengan dia terang dan nyata pada tiap-tiap yang mawujud. Sama ada yang mawujud itu qadim, seperti ia mendengar akan kalamnya, atau yang ada itu harus, sama ada yang harus itu telah ada, atau yang lagi akan diadakan, dan tidak ada sesuatu perkara yang tiada didengarnya, dan tiada terdinding dengannya itu dengan sebab jauh atau bising, dan sama ada bersuara atau tiada bersuara, maka yang tiada suara seperti ia mendengar dirinya sendiri berkata-kata. Yang demikian nyatalah dengan terangnya Tuhan itu yang wajib baginya bersifat mendengar, sama ada bersuara atau tidak, jauh atau dekat, zahir atau tersembunyi, perlahan atau kuat, apabila diketahui oleh seseorang dan ada kepercayaannya terhadap sama Tuhan, bagaimana yang tersebut itu tetaplah kepercayaannya itu membangkitkan semangat dan perasaan melakukan tutur kata mengikut kepercayaannya, maka terjauhlah manusia itu daripada memperlakukan atau menggunakan mulutnya daripada perkara yang menyalahi undang-undang syar'i, supaya berbetulan amalannya dengan kepercayaan yang dinamakan sebenar-benar iman. Sebenar-benar iman. Yang ke-12, basar artinya melihat. Basar artinya melihat tiada dengan biji mata. Basar artinya melihat tiada dengan biji mata. Maka hakikatnya ialah satu sifat yang tetap ada qadim lagi azali, berdiri pada zat Tuhan. Maka dengan dia nyata dan terang dan meliputi pada tiap-tiap yang ada. Sama ada yang ada itu wajib seperti zat dan sifat Tuhan, atau yang ada itu harus, dan sama ada yang harus itu yang telah ada atau yang lagi akan diadakan, dan tidak terlindung pandangannya, dan tidak terlindung pandangannya, dan tidak terlindung pandangannya oleh gelap atau dengan sebab jauh atau kecil. Yang demikian zahirlah Tuhan itu wajib baginya bersifat melihat, sama ada yang dapat dilihat oleh manusia atau tidak, jauh atau dekat, waktu terang atau gelap, zahir atau tersembunyi, maka semuanya dilihat oleh Allah Ta'ala. Yang demikian apabila seseorang ada kepercayaan seperti itu, tiada nafsunya tunduk di bawah titah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan memperbuat apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Kerana ia percaya kepada Tuhan ada melihat dia. Kerana ia percaya kepada Tuhan yang melihat dia.
Tak kala itu bangkitlah semangatnya, tiada berani membuat kesalahan seperti mencuri, sekalipun tidak dilihat oleh manusia. Yang demikian dikenaki seseorang beriman kepada sifat Tuhan dan dengan iman yang sama pendapatannya dengan pekerjaannya, supaya berbetulan amalannya dengan kepercayaan yang menyelamatkan daripada pangkat munafik. Yang ke-13, kalam artinya berkata-kata Tuhan tidak dengan mulut. Berkata-kata Tuhan tidak dengan bermulut. Berkata-kata Tuhan tidak dengan mulut, tidak dengan suara dan sebagainya. Sebagaimana berkata-kata makhluk, hakikatnya ialah satu sifat yang tetap ada. Hakikatnya ialah satu sifat yang tetap ada, yang qadim lagi azali. Yang qadim lagi azali berdiri pada zat Tuhan. Dengan dia menunjukkan apa-apa yang diketahui oleh ilmu daripada yang wajib. Maka ia menunjukkan atas yang wajib. Seperti firman Tuhan, Anallahu la ilaha illa ana. Artinya tiada Tuhan melainkan aku. Dan daripada mustahil seperti firmannya, Inna allaha thalithu thalathah. Artinya kata orang-orang Nasrani bahawa kata orang-orang Nasrani bahawasanya Allah Ta'ala yang tiga daripada tiga. Dan daripada yang harus seperti firman Tuhan, Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Artinya, bermula Allah yang menjadikan kamu dan barang perbuatan kamu. Maka kalam Allah itu satu sifat jua, tiada berbilang. Maka kalam Allah itu satu sifat jua, tiada berbilang. Tetapi ia berbagai-bagai apabila dipandang dari segi perkara yang dikatakan. Iaitu jika ia menunjuk kepada suruh, dinamakan amar. Suruh. Seperti tuntutan mengerjakan puasa. Jika ia menunjuk kepada tegahan atau larangan, dinamakan nahyun. Tegahan. Seperti tegahan main judi. Dan jika menunjukkan kepada berita, dinamakan khabar. Cerita, berita. Seperti riwayat Fir'aun memperbuat bagian-bagian. Jika menunjukkan kepada janji baik. Jika menunjukkan kepada janji baik, dinamakan wa'dun. Janji. Seperti orang yang taat dapat balasan syurga. Dan jika menunjukkan kepada ugutan, dinamakan wa'id. Janji balasan seksa. Seperti orang yang mendahaka itu dibalas dengan azab.